Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa khabar murid? Cikgu doakan hari ini murid semuanya sihat sahaja ya. Baiklah, kembali lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah yang tua dihormati, yang muda disayangi. Untuk tajuk ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang perlu murid-murid capai pada hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama, menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata nama am. Kriteria kejayaan pula akan dapat murid-murid capai sekiranya murid-murid dapat menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Dan juga membina ayat menggunakan kata nama am dengan betul dan tepat. Kita teruskan. Okey, mari kita lihat aktiviti yang perlu murid-murid lakukan pada hari ini. Yang pertama, membaca dan memahami maklumat. Kedua, mengenal pasti dan menyenaraikan kata nama am. Dan yang ketiga, membina ayat daripada kata nama am. Kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca dan memahami maklumat. Sekarang kamu boleh lihat paparan skrin ini ataupun buku teks masing-masing. Kita akan baca bersama-sama. Okey, kita lihat situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Tajuk kita iaitu yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam, dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya kabar. Ini ialah ketikan untuk situasi nombor 1. Murid boleh lihat gambarnya. Apa yang kita baca tadi digambarkan di dalam gambar ini. Ini ialah Pakcik Ismail. Ini ialah isterinya Makcik Minah. Ini Hadif dan juga adiknya Aina. Baiklah, kita teruskan situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni mereka sudah sampai di rumah Makcik Minah dan juga Pakcik Ismail. Okey, kita mulakan membaca. Baca sama-sama. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang.
tunjuk gambar ini, di mana situasinya mereka sedang berada di ruang tamu sambil menikmati minuman dan juga kuih-muih, mereka berbual-bual. Baiklah, kita teruskan. Sekarang kita lihat maklumat penting yang dapat kita peroleh daripada petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, apa maklumat penting yang dapat kita kenal pasti dalam situasi yang pertama ini? Kita lihat. Okey, Hadif dan Aina ternampak Pakcik Ismail dan Makcik Minah berjalan kaki ya. Tengok gambar ni, mereka berjalan kaki membawa beberapa bungkusan yang agak berat lah, yang dipenuhi dengan sayur, ikan, ayam dan telur. Seterusnya, apabila Hadif dan Aina melihat kedua-dua warga emas ni, mereka pun menyapa dan bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Murid-murid faham tak apa maksud menyapa ni? Murid tahu tak? Menyapa ni bermaksud menegur. Contohnya kalau kita ternampak seseorang yang kita kenal, kita pasti akan menegur kan, menyapa. Okey, kita teruskan. Maklumat seterusnya yang dapat kita rumuskan daripada petikan ini ialah Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan tersebut ke rumah Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Okey. Kedua-dua adik-beradik ni sangat berhati mulia sebab membantu Pakcik Ismail dan juga Makcik Minah ni mengangkat barang yang agak berat. Kalau murid perhatikan pada petikan ni, ada satu perkataan ni cikgu rasa kamu orang murid jarang dengar, menuntun. Menuntun ni maksudnya menolak basikal tu. Tengok gambar. Mereka turun daripada basikal, kemudian mereka tolak. Sambil menolak tu mereka berbual, bercakap-cakap lah dan bertanya khabar. Okey, kita terus. Dan situasi yang kedua, cuba kita rumuskan apakah maklumat penting dapat kita peroleh. Okey, yang pertama, Hadif dan Aina mendapat pujian daripada Makcik Minah kerana membantu mereka mengangkat barang yang berat tadi. Seterusnya, Hadif dan Aina mendapat bekalan daripada Pakcik Ismail. Bekalan apa? Mungkin Hadif dan Aina ni mendapat bekalan kuih-muih ni lah. Okey. Terusnya, Hadif dan Aina dinasihati oleh Pakcik Ismail supaya berhati-hati semasa berbasikal. Okey, sekarang cuba murid-murid kaitkan kedua-dua situasi tadi dengan tajuk kita pada hari ini. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita tengok yang ini. Yang tua dihormati. Hadif dan Aina, kita lihat situasinya. Apakah yang menunjukkan yang tua dihormati? Situasi yang menunjukkan yang tua dihormati. Hadif dan Aina menghormati Pakcik Ismail dan Pakcik Minah dengan menyapa, bersalam, bercakap sopan dan membantu mereka. Ini yang dikatakan orang yang lebih tua dihormati. Dan yang ini, yang muda disayangi. Apakah bukti yang muda disayangi? Kita dapat lihat apabila Makcik Minah menghidang minuman serta memuji tindakan Hadif dan Aina. Yang kedua, Pakcik Ismail menasihati Hadif dan Aina. Maksudnya, Pakcik Ismail ni mengambil berat tentang Hadif dan Aina, tentang keselamatan mereka berdua. Dan yang ketiga, Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang sebelum mereka balik. Kita teruskan. Baiklah, sekarang kita lihat aktiviti kita yang ketiga, iaitu mengenal pasti dan menyeraikan kata nama am. Aktiviti yang kedua. Apa itu kata nama am? Cikgu yakin kamu masih ingat semasa di tahun 1, tahun 2, tahun 3 kamu pernah belajar tentang kata nama
am. Ini hari ini kita ulang kaji sedikitlah apa itu kata nama am. Mari kita lihat. Kata nama am ialah perkataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu nama yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda, dan sebagainya. Kata nama am juga digunakan untuk menyebut sesuatu secara am atau umum. Kita tak berikan nama kepada perkara tersebut. Kita sebut secara am saja atau umum, tanpa menyebut nama. Contohnya rumah, sungai, kereta, dan banyak lagi contoh di sekeliling kita. Di sini cikgu tunjukkan dalam bentuk jadual contoh kata nama am mengikut jenisnya supaya kamu lebih faham dan jelas. Okey, untuk manusia, contoh kata nama am untuk manusia: polis, guru, peguam, doktor, buruh. Untuk tumbuhan, kaktus, pokok pisang, bunga kertas, pokok ubi, bunga raya. Tempat, hospital, sekolah, padang, pejabat, rumah. Benda, sudu, penyapu, kerusi, baldi, lampu, dan haiwan, lembu, singa, ayam, burung, dan juga cicak. Kita teruskan. Sekarang kita hendak mengenal pasti kata nama am yang terdapat di dalam teks yang telah kita baca. Ada dua teks tadi kan, situasi 1 dan juga situasi 2. Kita lihat dulu situasi yang pertama. Cikgu rasa murid-murid dah nampak contoh-contoh kata nama am yang terdapat di dalam petikan ini. Sebab kata nama am ni dia agak senang untuk kita kenal pasti ya. Tadi cikgu pun dah bagi contoh, cikgu yakin murid-murid dah tahu. Baik, mari kita semak bersama-sama. Sama ada tekaan kamu betul ataupun tidak. Yang pertama, rumah. Okey, kata nama am, rumah ialah kata nama am. Kedua, jiran, bungkusan, sayur, ikan, ayam, telur, warga emas. Ada lagi tak? Basikal. Okey, itu untuk situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kita lihat satu persatu. Ada tak kata nama am di dalam situasi yang kedua? Okey, yang pertama ruang tamu. Kita tak ulang perkataan yang sama. Macam rumah ni kita dah sebut di situasi yang pertama tadi. Kemudian ada minuman, bekalan makanan, ataupun makanan pun boleh. Okey, itu tadi ialah contoh-contoh kata nama am yang ada di dalam dua situasi yang dah kita baca. Okey. Bahagian ini sangat penting cikgu nak semua murid-murid ambil perhatian. Tugasan 1 ini yang perlu kamu buat nanti ialah senaraikan kata nama am di dalam peta buih. Ini ialah peta buih. Letakkan tajuk di tengah kata nama am. Setiap bulatan ini, buih-buih ini, murid-murid perlu tulis dengan kata nama am. Di mana nak dapatkan kata nama am? Mestilah dari petikan yang kita baca tadi. Dua situasi tadi. Yang kita dah bincangkan jawapan tadi, murid-murid masukkan semula ke dalam bentuk peta buih ini. Cikgu bagi satu contoh. Tadi kita ada sebut rumah kan? Okey, kita tuliskan rumah di dalam bulatan ini. Yang selebihnya, murid kena tulis sendiri. Okey, ini tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua. Okey, tugasan kedua, murid-murid perlu membina 5 ayat daripada kata nama yang telah disenaraikan. Tadi murid dah senaraikan kata nama am dalam peta buih.
Sekarang murid hanya perlu pilih 5 sahaja. 5 kata nama am untuk dibuatkan ayat. Cikgu bagi satu contoh ayat. Okey, contoh cikgu nak pilih kata nama am rumah. Rumah Pakcik Ismail sangat besar dan cantik. Ini ialah ayat untuk kata nama am rumah. Rumah Pakcik Ismail sangat besar dan cantik. Okey, kemudian murid-murid perlu gariskan kata nama am di dalam ayat yang telah dibina tadi. Okey, gariskan dengan pensel warna biru. Ini ialah contoh. Jadi, jangan ulang semula perkataan rumah ni. Jadi, banyak kan? Lebih kurang dalam 11 kata nama am. Murid pilih 5 sahaja. Kecuali rumah ni, tak boleh pilih lagi. Okey. Baiklah, sebelum kita berakhir, sekali lagi cikgu nak ingatkan, siapkan 2 tugasan di dalam buku tulis sistem bahasa, buku tulis baharu. Okey, sediakan buku tulis baharu, buku garis 1 yang baharu, tuliskan di hadapan buku itu sistem bahasa. Murid-murid kena buatkan tugasan 1 dan 2 di dalam buku ini. Kemudian, lepas siap buat tugasan itu, murid-murid perlu gambarkan latihan yang telah siap dan hantar di Google Classroom untuk cikgu semak dan nilai. Baiklah, murid. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi.